Jadi disebabkan oleh jasa Halimatus Sa'diyah. Bayangkanlah tuan-tuan, masa Nabi kecil, Nabi ni ayah dia meninggal masa dalam perut. Jadi dia ni anak yatim. Ketika ibunya Aminah nak pergi menghantar Nabi yang masih kecil pergi menyusu kepada ibu-ibu susuan yang ada di Mekah, semua murdiat ataupun ibu-ibu yang jadi ibu susu ni semua tolak, tak nak Nabi kita. Apa sebab? Kerana anak yatim. Takut payment tak comel. Boleh ke bayar yuran ni? Sekarang tak bayar yuran, lepas tangguh-tangguh tunggu moratorium. Letih nak main moratorium semua, letih. Sebab ayah tak ada. Jadi seorang tolak sebab dia anak yatim. Takut susah, mak tak ada duit. Tapi Halimah As-Sa'diyah, dia sudi terima Nabi. Nabi duduk dengan Halimah 2 tahun plus 2 tahun. 2 tahun pertama dia duduk, lepas peristiwa pembelahan dada, Aminah Halimah takut Nabi ni colek dia orang curi organ ke apa ke. Jadi dia pulang balik pada Aminah, biar Aminah jaga sekejap, pulang balik kepada Halimah As-Sa'diyah, jaga lagi 2 tahun. Dia balik duduk dengan Aminah, umur 6 tahun Aminah meninggal, dan kita tahulah sejarah seterusnya. Jadi Nabi sangat termakan budi dengan Halimatus Sa'diyah. Sebab itu ketika zaman orang Islam diboikot di Mekah, Nabi telah kirim unta yang syarat dengan muatan air dan 40 ekor kambing khas untuk keluarga Halimatus Sa'diyah. Nabi kenal jasa. Ketika Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi undang Halimatus Sa'diyah ke majlis perkahwinan dia. Nabi bila mak susuan datang, dia tak ada mak. Jadi ibu susuan dia memang mak dia lah, tak patai semayang. Kejap akan dipeluk, kejap akan dibaring atas peha dia, terlampau manja dengan Halimatus Sa'diyah. Sehingga kata Khadijah, aku heran, patutnya malam pengantin dia sibuk dengan aku. Dak, malam tu dia duduk dengan mak dia luar. Borok sampai pagi, suka sangat. Wah, borok. Sehingga kan hari esok bila Halimatus Sa'diyah nak balik, Khadijah pun beritahu kepada Halimatus Sa'diyah, wahai ibu, saya tak pernah tengok orang yang disayangi oleh suami saya melainkan ibu. Luar biasa sekali. Disebabkan suami saya sayang ibu, saya pun wajib sayang ibu. Nah, saya bagi hadiah 40 ekor kambing, bawa balik ke kampung. Ini menantu solehah. Tak ada nak bergaduh dengan mak tu. Kalau menantu kita, tarik muka dah. Mana suami dia sibuk duk dengan mak, dengan adik-beradik, tinggal bini duk dalam. Jadi kelahi pula dia, jadi suami isteri, jadi kelahi. Ni dak, ini menantu solehah. Bukan dia bagi 4 kilo, 40 ekor kambing. Hadiah pula pada mak tu, sayang. Jadi ini insan pertama yang Nabi sangat kenal budinya. Orang kedua yang Nabi paling kenal budi sekali adalah Abu Talib. Ini Abu Talib ni pok saudara Nabi. Dia memang dia sayang betul. Baik itu ketika zaman orang Islam diboikot, diembargo, disisihkan dalam peristiwa di Mekah, Nabi ajak bapa saudaranya Hamzah dan Abbas kumpul dana, ringankan beban Abi Talib. Abi Talib juga terkesan kena boikot walaupun dia tidak Islam, tapi dia dikira menyokong perjuangan Nabi. Lalu dia pun terkesan jugalah. Dan Nabi dia sangat kenal budi Abu Talib dan isterinya Fatimah binti Asad. Dua-dua inilah yang jaga Nabi daripada kecil. Lepas Nabi maknya Aminah meninggal umur 6 tahun, Nabi duduk dengan Tok Ki umur 8 tahun. Kemudian Tok Ki dia meninggal, dia duduk dengan pok saudara. Dan Abu Talib ini dia ambil Nabi dalam keadaan dia sendiri sudah ramai anak. Pok-pok saudara yang lain mengkarak belaka tak nak ambil. Hak lain tak ada, bujang ada, semua tak nak ambil. Abu Lahab boleh je ambil, tak. Abu Talib juga yang ambil. Pada anaknya dah sedia ada berapa orang? Talib, Ja'far, Ali, Aqil, Fakhitah, Jumanah, ramai lagi. Dia ambil juga Nabi. Baik itulah Nabi, kalau orang tanya siapakah kekasih hati Nabi yang pertama, first love Nabi, bukannya Khadijah. First love Nabi adalah Fakhitah binti Abi Talib, ataupun gelaran yang popular Ummu Hani. Dia anak Abu Talib, adik-beradik Sayyidina Ali.
Nabi duduk dengan dia, ini first love Nabi. 2 kali Nabi ajak dia kahwin, dia tolak. Dia kata, awak ni macam abang saya tak tergamak nak kahwin. Lepas tu dia kahwin lain, dia bercerai dengan suami dia. Nabi lama dia lagi, pun dia tolak lagi. Ini memang Nabi kenal sungguh budi keluarga ini. Sebab itulah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu antara insan yang disayangi oleh Nabi, sebab mengenang jasa ayah, awak dulu jaga saya macam anak sendiri. Abu Talib pergi mana-mana, kalau masa tu dia Tok 4 Mekah. Orang tanya, Tok 4 anak saudara ke? Tak, anak kawan lah. Dia khabar tu anak dia, Muhammad tu anak dia. Mana-mana dia pergi, dia tak khabar tu anak saudara, itu anak dia. Mana Nabi tak sayang dia? Nabi, dia bela Nabi. Kalau orang Islam bela Nabi sendiri. Itu orang yang kedua, Nabi kenal budi. Orang yang ketiga, Nabi kenal budi pada siapa? Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni, dia ni dalam istilah kita sekarang, dia ni kira abang long kawasan. Gangster lah, gangster. Kira dalam kawasan Mekah tu, Mekah ni ada kawasan-kawasan tertentu, dia gangster kawasan itu. Dia ni satu ketika Nabi berdakwah ke Taif. Cerita ni semua orang pernah dengar lah cerita ini. Bila dia nak balik, Nabi nak balik ke Mekah, Nabi dapati orang-orang Mekah dah tunggu nak pukul Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ni semua nak pukul Nabi. Ketika itulah Mut'im bin Adi, dia beritahu kepada orang Mekah, jangan kacau Muhammad. Muhammad di bawah tanggungan aku. Aku jamin dia. Abu Jahal jumpa. Dia tanya kepada Mut'im bin Adi, amujirun anta am mutabi'un muslimun? Abu Jahal tanya, bang, awak ni jadi gerentor ke? Awak dah jadi orang Islam? Cakap terang-terang. Awak dah masuk Islam ke sekarang ni? Bal mujirun. Tak, aku gerentor saja. Jangan kacau budak ni. Daripada kecil tak pernah ngacau orang. Aku sian ke dia dah. Orang Taif lanyok dia, balik ke Mekah orang nak lanyok dia, sudahlah. Jangan kacau dia. Apa jawab Abu Jahal? Qad ajarna man ajarta. Okeylah bang, kalau awak gerentor untuk dia, kami tak kacau dia. Sebab ini Mut'im bin Adi, dia pun tikong kia, pek sial Ohio. Ini abang long kawasan punya, tak ada orang boleh kacau. Dia gangster. Jadi pembelaan Al-Mut'im bin Adi ini sangat terkesan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi terharu. Itu yang Nabi boleh balik ke Mekah tu, tak kena pukul dah. Nabi sampaikan kenam budinya ketika selesai perang Badar. Ketika ditawan tawanan perang 70 orang, lantas Nabi pun bersabda, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan, thumma kallamani fi haula'i al-natna, la taraktuhum lahu." Kata Nabi, kalalah Mut'im bin Adi hidup sekarang ni. Masa tu Mut'im dah tak ada lah, meninggal lah. Masa perang Badar, dia meninggal sebelum perang Badar lagi. Kata Nabi, masa tu tengah mesyuarat, kita ni nak buat benda tahunan perang 70 orang ni, nak bunuh ke, nak suruh apa ke, masing-masing bincang lah. Maka dalam perbincangan tu Nabi kata, aku ni kalalah Mut'im bin Adi masih hidup, aku tanya pendapat dia, dan kalau apa pendapat dia beri, aku ikut cakap dia. Kalau dia nasihat aku, Muhammad ini budak-budak, lepas je lah, aku lepas. Kalau dia kata ni budak degil, campur penjara, aku campur penjara. Tapi meninggal dah orang tua. Sebab itulah saya selalu pesan, pendakwah, penceramah kena ada taktik sebegini. Bukan tak boleh pergi ceramah menonon sana sendiri, tapi backup kena ada. Bukan suruh cari gangster jaga kita, tak. Kena ada backup. Pergerakan mesti ada backup. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pun, walaupun dia gagah, tapi dia pun dapat perlindungan daripada seorang musyrik bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi ketika orang Mekah tahu dia masuk Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, orang Islam bertakbir, orang-orang kafir Quraisy masa tu nak pukul dia. Tapi dia pun dah pegang abalong kawasan. Al-As bin Wa'il As-Sahmi beritahu, mu jangan kacau Umar. Dia dah bincang, aku jaga dia. Ini taktik yang perlu ada pada kita kalau berhadapan dengan tekanan dan musuh yang ramai. Itu yang ketiga.
wabarakatuh.